Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah hadis pada pagi ini mengenai amalan-amalan yang ditinggalkan oleh seseorang selepas dia mati tetapi masih membekalkan pahala. Jadi hidup kita ni tak lama. Nabi SAW sebut dalam hadis, purata umur umat aku ini antara 60 sampai 70. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Maka dalam tempoh itulah kehidupan kita ini adalah akan diuji oleh Allah setara mana kita perform. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk Allah uji sejauh mana amalan kamu yang terbaik. Ahsanu bukan aktsaru. Ahsanu bermaksud amalan-amalan kamu yang terbaik. Bukannya aktsaru, amalan-amalan kamu yang banyak. Tapi kalau kita gabung antara kualiti dengan kuantiti, itulah yang terbaik. Tetapi yang paling rugi adalah kuantitinya pun sikit, kualitinya pun tak ada. Itu antara manusia yang paling rugi, yang nanti selepas kita mati, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan dipertontonkan semula dan yang buruk juga akan dipertontonkan semula. Namun demi kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, masih Allah SWT memberikan kita peluang-peluang untuk tambah lagi pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW menerusi hadis yang diceritakan kepada kita sekali lagi oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza mata al-'abdu, apabila telah mati seseorang hamba itu, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalannya. Hidup ini untuk beramal. Bersusah sikit. Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah ditanya mengenai Imam Ahmad Ibn Hanbal ini hidupnya penuh dengan tribulasi, pernah masuk dalam penjara dan sebagainya, mempertahankan Islam, sehingga ada orang berkata kepadanya, wahai Imam, bila nak berehat? Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, rehatku adalah bila aku masuk dalam syurga. Itulah rehat. Jadi hidup kita ini di dunia ini adalah untuk kita bersusah payah. Kerana apa? Syurga itu bukan murah. Syurga itu adalah mahal. Maka perlu untuk kita bersusah payah. Jadi apabila mati sahaja seorang hamba itu, habislah dia punya peluang untuk beramal. Illa min salasin, kecuali 3 sumber yang meneruskan, bukan meneruskan amal, meneruskan thawabul amal, meneruskan pahala-pahala amal dia. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah yang kita infak di jalan Allah, manfaat daripada sedekah itu berpanjangan. Apa contohnya? Apa contoh? Biaya buat masjid. Kita buat masjid, kita buat sekolah, kita buat hospital. Apa lagi? Banyak lagi lah. Kita korek telaga. Macam mana kita pergi
Kampuchia, Kemboja, Umar Ustaz Usuf dengan Ustazah Khudari. Kita korek telaga dan sebagainya. Selama telaga itu kita gunakan, orang gunakan, maka pahalanya insya-Allah dapat kepada orang yang membiayainya walaupun orang itu dah mati. Itu sadaqatin jariyah. Jadi dalam hidup ini kita kena carilah macam mana kita nak bersedekah. Sedekah jariah kita. Contohnya Aman Palestin, dia buat sedekah Masjid Imam Syafi'i di Gaza, kemudian hospital, kemudian kilang, dan mereka sangat memerlukan fasiliti-fasiliti itu. Kita infak walaupun sedikit, maka sedekahnya kita dapat semasa hidup. Kalau kita masih hidup, kalau dah mati pun, selama mana infak itu digunakan, maka dapat pahala. Sebab itu dulu-dulu, sekarang ni dah tak ada dah. Sekarang orang berlumba-lumba nak buat masjid baru, minta dengan kerajaan dan sebagainya. Tapi dulu-dulu peringkat nak gantikan masjid lama dengan masjid baru biaya kerajaan, memang ada penentangan daripada orang-orang kampung. Sebab orang-orang kampung dia masih teringat bahawa masjid kampung itu adalah hasil biaya mereka dan tok nenek mereka. Kalau dirobohkan bermaksud, habislah pahala dia sampai tahap itu sahaja. Sebab itu Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perak memberikan garis panduan kalau nak roboh masjid lama, apa benda yang perlu buat. Kalau barang-barang itu masih boleh digunakan, gunakan. Kalau tidak boleh digunakan, tawarkan kepada masjid-masjid yang lain. Kalau masjid lain tak nak juga, maka ijtihad dibuat, iaitu barang-barangan masjid itu bolehlah dijual. Walaupun asalnya, al-aslunya barang wakaf tak boleh jual. Tapi kita nak jaga niat waqif untuk sedekah jariah ni, maka dibenarkan untuk dijual dengan harga semasa, dan hasil jualan itu dimasukkan ke dalam tabung pembangunan masjid yang baru. Ini semua untuk apa? Sebab besarnya nilai orang yang telah berwakaf ataupun membuat sedekah jariah. Jadi kalau kita diberi pilihan nak sedekah dalam bentuk mana, kita sedekahlah dalam bentuk yang pahalanya berterusan apabila ia digunakan berpanjangan. Faham tak? Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Sebab itu guru mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Laulal muallim saran nas bahaim, atau lebih kurang begitu. Kalau tanpa guru, maka manusia ibarat haiwan yang melata. Guru sangat berpeluang untuk dapat pahala ni, ilmu yuntafa'u bihi. Sama ada ilmu yang diajarkan melalui ta'lim atau tasnif. Tasnif ni maksudnya kita mengarang buku, mengarang kitab. Yang kitab itu dibaca oleh orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain. Maka ia juga merupakan pahala yang berterusan. Sebab itu kita tulis dalam Facebook kita, kita tulis dalam buku kita, pastikan perkara-perkara itu yang bermanfaat. Kalau kita tulis benda yang tidak bermanfaat, bawa dosa, yang tadi sedekah jariah, ini juga adalah dosa jariah. Itu tak boleh share, tak tentu pasal. Yang viral belakangan ni kan, tentang kononnya ada satu telahan daripada ulama bahawa corona akan berlaku dan sebagainya. Rupa-rupanya bila disemak, ia adalah diayah daripada ajaran Syiah. Tapi berapa ribu orang dah share dah. Kekaguman sudah berlaku, keterujaan sudah berlaku tanpa ada usul kuasa. Itu dipanggil, yang kedua apa? Ilmin yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat. So, ilmu ada dua jenis, ada yang bermanfaat tetapi ada yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Ataupun yang ketiga adalah waladin salihin. Itu perkataan penting. Sifat kepada anak itu yang
yang soleh. Sebab anak ada dua kategori, hati-hati. Dan kita kena tempatkan diri kita ini pada anak yang mana, kategori mana kita kena lihat. Iaitu satu dipanggil waladin salihin, anak yang saleh. Yang kedua waladin talihin, anak yang tidak soleh, anak yang derhaka. Maka di sini perkara ketiga yang akan mengalirkan terus pahala kepada ibu ataupun ayah adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Jadi antara ciri anak yang soleh adalah mendoakan untuk kedua ibu bapa. Jangan tinggal, jangan lepas sembahyang tak ingat langsung doa. Itu orang yang sombong kepada Allah. Allah suka sangat orang minta kepada Allah Ta'ala. Khazanah Allah sangat luas, tidak kurang sedikit pun dengan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum, itu janji Allah. Doalah, minta kepada aku akan makbulkan, aku akan perkenankan. Tapi kalau kita tak gunakan peluang itu, kita akan rugi. Jadi jangan lupa untuk mendoakan kedua ibu bapa. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan apa yang kita baca hadis pada pagi ini memberikan manfaat kepada kita. Ingat ada 3 perkara: sedekah jariah ataupun wakaf, ilmu yang memberi manfaat, dan juga doa anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.